Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Hari ini Cikgu akan menjelaskan lagi kita masih dalam bab yang sama, bab ketiga, anak topik, subtopik kemahiran berunding. Hari ini saya akan melihat pula kepada anak topik tahap-tahap dalam perundingan. Jadi untuk mengetahui apakah tahap-tahap tersebut, kita jumpa sebentar lagi. Okey, anak-anak pelajar, untuk tahap-tahap yang terdapat dalam perundingan, apa yang cikgu harapkan di akhir sesi nanti ataupun di akhir video ini nanti anak-anak pelajar dapat menjelaskan apakah dia tahap-tahap perundingan. Okey, sini kita ada beberapa tahap dalam perundingan. Okey, antara tahap-tahap tersebut ialah kita ada satu yang dinamakan sebagai intrapersonal. Yang kedua interpersonal, kemudian intrajabatan, keempat interjabatan, nasional, dua hala, pelbagai hala, serantau dan antara bangsa. Ada 9 tahap perundingan, fakta khusus dan wajib anak pelajar ingat. Okey, jadi apakah ke-9 tahap ini? Okey, kita lihat pertama tadi kita ada intrapersonal. Apa itu intrapersonal? Okey, untuk intrapersonal, ini adalah perundingan yang berlaku dalam diri individu itu sendiri. Okey, ini biasa kita lakukan setiap hari. Kita berunding dengan kita. Kiranya contoh ada sesuatu situasi, kita perlu buat keputusan, kita perlu buat pilihan untuk diri kita sendiri. Kita akan berunding. Okey, perlu atau tidak? Mau buat atau tidak? Apa kesannya? Kalau buat jadi apa? Kita berunding dengan diri kita sebelum kita buat satu keputusan. Okey, jadi intrapersonal, individu akan membuat keputusan berdasarkan maklumat dan penilaian diri sendiri. Sebab itu intrapersonal itu ada perundingan yang berlaku dalam diri kita sendiri. Okey, tahap yang kedua kita ada interpersonal. Apa pula interpersonal? Kalau intra tadi adalah perundingan dalam diri, interpersonal adalah perundingan yang berlaku secara berkumpulan. Melibatkan dua atau lebih individu berunding berkaitan satu-satu isu ataupun masalah. Okey. Perundingan jenis ini, interpersonal ini, dia akan melibatkan komunikasi dua hala yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Okey. Jadi pertama kita ada intra dalam diri, inter melibatkan sekumpulan individu. Okey, seterusnya tahap yang ketiga kita ada intrajabatan. Intrajabatan itu pula apa? Tengok yang perkataan depan. Intra, jadi maksudnya dalam. Okey, apa itu intrajabatan? Perundingan yang dijalankan dalam jabatan. Dalam jabatan yang sama untuk menyelesaikan masalah dalam jabatan sahaja. Okey, maksudnya dalam sebuah organisasi kita biasa ada 4 fungsi perniagaan khusus, yang mana 4 ini dia merujuk kepada 4 jabatan utama yang terdapat dalam organisasi. Okey, contohnya kita ada jabatan pemasaran, jabatan keuangan, jabatan sumber manusia dan jabatan pengeluaran. Okey, jadi bagaimana perundingan intrajabatan ini berlaku dalam jabatan? Maknanya jabatan sumber manusia, hanya individu yang dalam jabatan itu sahaja yang melakukan perundingan. Mereka melakukan perundingan hanya untuk jabatan mereka untuk menyelesaikan masalah ataupun isu yang terdapat dalam jabatan itu sahaja. Itu dinamakan intrajabatan.
Okey, seterusnya kita ada interjabatan. Okey, kalau intra dalam jabatan, interjabatan sebaliknya. Macam yang interpersonal tadi. Okay, jadi untuk interjabatan, ini adalah perundingan yang berlaku antara jabatan yang berbeza ataupun jabatan yang berlainan dalam sesebuah organisasi. Okay, contohnya, wakil dari jabatan pemasaran berunding dengan wakil daripada jabatan pengeluaran. Okey, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah organisasi yang memerlukan perundingan antara jabatan-jabatan tersebut. Okey, jadi kita ada intrapersonal, interpersonal, intrajabatan, interjabatan. Okey, lihat saja perkataan depan. Kalau intra adalah dalam. Intrapersonal dalam diri, intrajabatan dalam jabatan yang sama sahaja. Interpersonal melibatkan dua ataupun sekumpulan individu untuk berunding. Interjabatan pula melibatkan jabatan yang berbeza. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita ada nasional. Apa itu perundingan secara nasional ataupun tahap nasional? Okey, ini adalah perundingan antara perunding dari negara yang sama. Maksudnya, dalam negara tersebut sahaja. Okey, contohnya, perundingan antara dua syarikat yang terdapat dari negara yang sama. Okey, contoh, perundingan antara dua syarikat dari dalam negara Malaysia sahaja. Syarikat A dengan syarikat B berbincang tentang pasaran. Iaitu nasional. Okey, kemudian tahap seterusnya kita ada dua hala. Okay, dua hala ini pula adalah perundingan yang melibatkan dua pihak ataupun dua buah negara. Okey, yang mana melibatkan perkongsian sesuatu perkara yang memerlukan persetujuan negara-negara yang berunding. Okey. Contohnya, kerajaan Malaysia dengan kerajaan Indonesia berunding tentang isu tuntutan pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Okay, ini tahap dua hala. Okey, seterusnya serantau. Okey, serantau pula adalah proses perundingan antara pihak yang berasal dari negara jiran. Okey, ataupun dia melibatkan beberapa buah negara dalam rantau yang sama sahaja. Sebab itu diberitahu tadi berkaitan dengan negara jiran. Maknanya dia dalam rantau yang sama. Okey, contohnya perundingan antara negara dalam rantau Asia Tenggara sahaja. Okey, ini serantau. Okey, seterusnya tahap seterusnya kita ada pelbagai hala. Okey, pelbagai hala di sini adalah perundingan yang melibatkan lebih dari dua negara rantau yang berbeza. Okey, saya nampak contoh boleh lihat boleh lihat boleh faham dia punya perbezaan. Kalau serantau dalam rantau yang sama, dua hala melibatkan dua buah negara. Okey, pelbagai hala melibatkan lebih daripada dua buah negara dari rantau yang berbeza. Okey. Yang mana perundingan untuk yang pelbagai hala ini dia biasanya melibatkan isu-isu berkaitan dengan perniagaan ataupun global dan isu-isu lain dari rantau-rantau yang berbeza. Okey. Dan seterusnya kita ada rasanya ini adalah tahap yang terakhir antara bangsa ataupun global. Okey, ini merujuk kepada perundingan antara dua atau lebih syarikat yang melibatkan dua atau lebih negara yang berlainan. Okey, untuk antara bangsa atau global dia sudah tidak memfokus kepada rantau sahaja tapi dia lebih luas seluruh negara terlibat. Okey, yang mana biasanya perundingan untuk antarabangsa ataupun global ini dia lebih kepada menyelesaikan isu-isu sejagat
ya, seperti pemanasan global, penindasan manusia dan lain-lain lah, ya. Isu yang lebih besar yang melibatkan seluruh negara. Okey, jadi itu antara 9 rasanya ya, berkaitan dengan tahap-tahap yang terdapat dalam perundingan. Ya, kita ada intrapersonal, interpersonal, intrajabatan, interjabatan, nasional, dua hala, serantau, pelbagai hala dan antara bangsa. Okey, jadi rasanya sampai di sini sahaja dahulu perkongsian cikgu berkaitan dengan tahap dalam perundingan. Okey, teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian lain ya, berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Ya, cikgu ada kongsi untuk semester 1, 2 dan 3. Okey, sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah kongsikan dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel cikgu supaya cikgu lagi bersemangat untuk menghasilkan video-video lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.